Oke, kita bertemu lagi dalam Bicara Agro. Untuk video kali ini, saya nak menerangkan mengenai aerator. Aerator yang kita menggunakan tube. Tube. Sebelum ni saya gunakan batu ladung, bukan batu, berbentuklah batu untuk aerator, untuk oksigen tersebut. Kali ini berbentuk cube. Okey, kita unboxing dulu daripada negara seberang, jauh negara saya beli secara DIY lah, berbentuk tube. Kita tengok lah tube macam mana. Packingnya cukup kemas juga lah, walaupun tube tu bentuk yang untuk tube ni banyak diguna di negara jiran untuk projek biofloc. Tanakan menggunakan sistem biofloc di negara jiran kita, itu di Indonesia. Ini banyak lah. Oh, saya dekat lagi. Thank you. Okey. Nah, ini bentuk tube. Dalam bacaan dekat keterangan yang diberi di online tersebut, untuk line biru ni adalah untuk fresh water lah. Line kuning untuk marine water ataupun air laut, air masin. Yang ni untuk fresh water, air tawar. Mungkin bezanya sebab ketahanan lah. Mungkin dekat marine tu ketahanan dia perlu lebih tinggi sebab dia air masin. Sebab air masin ni mempunyai kandungan garam yang tinggi, boleh menyebabkan berlakunya pengoksidaan ataupun tindak balas kimia lah di antara bahan tersebut dengan kandungan garam. Okey, kita tengok tube ni 5 meter. Nanti saya bagi link pada keterangan. Anda boleh tengok dekat mana saya beli. Yang ini saya nak guna pakai di dalam tangki RS, tangki ikan tu. Jadi tube ni saya beli, tak silap saya 10 mm. 10 mm. Jadi kita kena dapatkan juga, dia panggil apa? Soket lah. Soket berbentuk T. Sebab yang ini saya nak buat ada bentuk T, ada bentuk bulat. Jadi yang ini 4 mm. Yang ini untuk masukkan tube oksigen kita biasa tu, dan kita sambung kepada 10 mm. Macam tu lah. Kita akan sambung macam tu. Okey, jadi kita ukur berapa panjang kita nak pakai untuk bulatan. Boleh lah macam tu. Okey, dalam tube ni bubble oksigen akan keluar sebab yang ini dia macam kasar, fleksibel, bergetah, kasar, dan dia berbentuk macam ada lubang-lubang, mungkin lubang halus lah. Lubang-lubang halus sebab di situlah untuk keluarkan oksigen, keluarkan udara. Sebenarnya udara yang dikolek daripada pam oksigen. Kita tak pam oksigen sebenarnya, kita pam udara. Udara tu mengandungi oksigen. Jadi kita nak guna sepanjang lebih kurang 2 kaki. 2 kaki cukup lah, besar tu. Untuk satu, sekarang ni saya pakai untuk tangki RS, tangki utama 3 bubble. Jadi saya nak tukar kepada 1 tube saja. Okey. Jadi kita ambil pengukur. Pengukur kita dah ada. Kita tak nak membazirkan tube ni. Sebab tube ni kita beli dalam 5 meter. Kalau kita potong dengan 5 meter ataupun 500 cm. Jadi kita potong mengikut cm lah. Kita nak tadi lebih kurang sebesar tu lah. Sebesar ni mencukupi lah. Mencukupi sebab kita bukan sebab sistem biofloc. Biofloc perlu banyak dalam. Kita perlu letak. Yang ini saya nak cuba dulu letak 1. Jadi panjang dia lebih kurang sampai sini. Kita ukur supaya tidak membazir lah sebenarnya. Kita dapat 70 sukar. Kalau kita dapat 50,
Kita boleh buat banyak lah. Okay, 50. Ataupun kita buat 1 meter. 1 meter kita dapat 5. Besar 1 meter. Besar, tiup besar. Oksigen kira banyak masuk besar. Tak apa, kita ukur dulu. Kita tengok besar mana. Oh, terlalu besar. Terlalu besar. Jadi kalau 50 cm terlalu kecil. Bulat pun tak cantik. Bulat cantik macam ni. Apa kita ukur? Dia dapat lebih kurang 70. Kalau 60, 500 bagi 60 ada. Kita akan kurangan sikit lah. 80. 500 bagi 80. Kita akan dapat lebih kurang cantik. Besar ni. Okey lah. Okey. Kita potong 80 cm. Kita potong menggunakan cutter lah. Tak kisahlah guna cutter ataupun gunting yang agak tajam. Okey. Kita biarkan yang bahagian biru di bahagian atas. Kita akan masukkan soket 10 mm. Soket ni pun banyak jenis, banyak saiz. Jadi masa nak beli soket, pastikan semua link, semua ni saya akan letak dekat link tersebut. Okey. Siap. Dah siap satu. Kita akan cuba untuk pump dia. Bagaimana bentuk? Cuma dia bentuk ringan. Jadi kita kena ikat pada sesuatu untuk tenggelamkan dia pada dasar. Yang ini saya cuba untuk kali ini saya try dulu ikat pada pipe besi lah. Ataupun GI pipe. Okay, kita dapatkan GI pipe. Yang ini untuk sementara untuk rakamkan video. Kalau tak ada GI pipe, anda buatlah, carilah pemberat mana, butter ke dan sebagainya untuk kita ikat saja. Sebab GI pipe ni sebenarnya dia tidak berkarat sebenarnya dalam air. Kalau kita guna besi biasa mungkin karat, tapi GI pipe sebenarnya dia makan masa lah untuk karat. Tapi sebenarnya dia lah tahan daripada karat. Untuk sementara, yang ini untuk sementara untuk rakamkan video ni untuk kita memahami dan melihat adakah tube ini berfungsi dengan baik untuk tangki ikan saya RAS. Biasa orang guna dalam Bayfloc, tapi saya guna untuk RAS. Yang pentingnya saya nak oksigen tu. Okey. Sementara nanti kita buat yang baik lah. Jom kita masukkan dalam tangki ikan. Okey, sebelum saya masukkan dalam tangki ikan kita tengok dulu pump rater yang saya sedang pakai tu. Okey, saya pakai letak 3 bubble. Sekarang ni saya nak tukar kepada 1 je. Okey, kita tengok nanti. Okey, kita ambil kita punya aerator tube ataupun tube aerator. Okey. Cuma yang ini kita tunjuk dulu. Bubble ni saya letak atas je. Semua kat atas. Jadi kali ni saya nak rendam ke dasar. Okey, kita ambil yang inilah, sebab yang ini tak silap saya buat tube yang agak panjang. Cari dulu tube yang saya panjang. Okey, yang ini panjang. Jadi saya boleh pakai yang ini. Saya buka dulu bubble oksigen kuat.
Okey. Adakah dia mampu untuk mengeluarkan bubble? Nanti kita letak dengan baik lah. Yang ni kita untuk percubaan. Sampai dasar. Okey. Sambung je pada yang kita dah buat tadi. Dan kita cuba. Oh. Tak kuat. Sebab saya join banyak soket. Tak apa, saya perlahankan yang lain. Saya tutup dulu yang lain. Okey, bila saya tutup yang lain, sekarang ni kita tengok kita letak tengah. Kita tengok, kita angkat dulu. Oh, dalam. Baru sekaki setengah. Okey. Okey, bubble oksigen daripada dasar. Yang ini kebanyakannya sistem bifloc. Buat macam ni di dasar. Tapi yang ini untuk ni saya cuba untuk mengurangkan guna bubble ni lah. Walaupun tube ni pun berharga. Cuma saya letak dasar ni bukan apa. Nak bagi kotoran yang di bawah tu dinaik dan disedut ke sistem RAS. Ini dia dah okey dah ni. Dengan 80 cm tadi pun panjang dia, kita pun dah dapatkan banyak bubble lah. Banyak bubble. Bubble ni sebenarnya kandungan oksigen lah. Kita mengepam udara sebenarnya. Mengepam udara masuk dalam ni. Dan juga udara tu menggunakan antaranya oksigen lah. Dan juga kandungan-kandungan bahan lain sebenarnya yang berada dalam udara. Tapi yang pentingnya kita nak pump kandungan oksigen dalam air supaya oksigen terlarut dalam air ternakan ikan kita nak melebihi 4 ppm ke atas. Barulah ikan tu sihat, segar dan bakteria pun baik dan sebagainya lah. Okey. Itu unboxing tube aerator. Saya menggunakan satu dulu untuk test. Kita tengok macam mana. Yang ini pun saya nampak dah okey sebab tangkinya yang kecil. Saya meletak satu pun memadai. Jadi ini tak ada. Jadi semua pun boleh kita tak perlu pakai lah. Yang pentingnya dengan ini kita dapat menjimatkan. Cuba kita akan kena buat selenggara Dekat batu ni pun kena selenggara Kalau tengok ni dah macam ada lumut-lumut. Di batu ni pun kita kena selenggara sebenarnya. Kalau tak dia melekat, bubble tu kurang keluar sebenarnya. Kita pun kena selenggara. Kita beruh dengan berus lah, berus sabut dan sebagainya untuk hilang. Yang tube aerator ni pun sebab ini baru masuk, saya tak pastilah. Cuma kena juga selenggara. Kalau tidak dia tersumbat. Okey, kita akan buat lagi satu lagi untuk tangki sebelah. Semua keterangan untuk bahan-bahan ni dan juga set sistem RAS saya akan letak pada keterangan, jadi anda melihat di situlah untuk detail bahan-bahan yang diguna dan di mana anda nak perolehi bahan-bahan tersebut. Okey, kita ketemu lagi dalam Bicara Agro pada video-video akan datang. Banyak lagi saya akan membuat pemerhatian, menunjuk cara ataupun membuat tutorial lah untuk sistem RAS dan juga keperluan ikan itu sendiri. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.